Dengan ini mana? Tak jumpa lagi jumpa. Okey, jumpa. Dan sunat bahawa berwasiat ia bagi ahlinya, keluarganya dengan sabar ya. Jaga aku ni sabar. Dengan kau sabar kau diberi ganjaran pahala. Aku sabar untuk diampunkan dosa. Menanggung orang yang sakit ni kenapa? Untuk diberi pahala. Yang sakit nak diampunkan dosa. Begitu. Yang sakit diberi sakit untuk diampunkan dosa. Membantu yang sakit untuk diberi pahala. Kenapa beri pahala? Kerana perbuatan perbuatan baik. Dan dengan pahala yang banyak mudah-mudahan datangnya hadirnya ridhanya Allah. Bila datangnya hadirnya ridha tu yang kita nak masuk syurganya Allah dengan ridha, bukan dengan ganjaran pahala ke dengan amal. Tak cukup. Kalau dengan amal kita mana cukupnya? Amal kita berapa banyak tak? Kalau kita nak ditimbang dosa dengan pahala, kita tak tahu, takut dosa yang banyak. Tapi tuan-tuan, insya-Allah lah, kalau kita ikut faham ya, daripada syarah guru-guru kita lah, kita cari aja kebaikan, kita tahu kita ada keburukan, bukan tak ada. Cari aja kebaikan. Kita tahu kita ada keburukan. Kerana apa? Setiap keburukan pun akan ditulis oleh malaikat atid. Setiap kebaikan akan ditulis oleh malaikat raqib. Bila malaikat raqib kata ni ganjaran ni lebih banyak pahalanya, atid kata ini lebih banyak dosanya. Dan bila ditimbangkan hari ini, bila dinilai banyak pahala, kita akan dapat nota catatan tangan kanan. Allahur Rahmanur Rahim. Dengan sifat Ar-Rahman Rahimnya, Allah boleh hapuskan dosa-dosa kita. Boleh tak nak tengok pun. Nota kiri kita nak tengok tak? Sebab apa? Nota kanan. Dia dah dapat nota catatan tangan kanan. Tangan kiri tak nak tengok tak apa, itu hak Allah. Tapi kalau orang yang dapat nota tangan kiri, dia akan diazab dulu, baru dapat habuan daripada nota tangan kanan. Tapi siapa yang tangan kanan dapat ni, Allah boleh hapuskan nota tangan kiri. Allah boleh tak nak, tak apalah tangan kiri tak apa. Macam yang berlaku kita duduk ni seketika, Allah boleh buat kita buddilat sayyiatikumul hasanat, boleh buat. Nabi kata duduk ni Allah tukarkan keburukan kita kepada kebaikan. Allah boleh buat. Nabi sebut duduk kita ni Allah tukar keburuk dengan kebaikan. Dekat akhirat lagi, rahimnya Allah tu subhanallah, mengatasi segala-gala. Subhanallah. Hari ni kita je yang tak nak rebut rahimnya Allah itu. Subhanallah. Begitu. Seterusnya. Kemudian yang menjaga tu pada yang sakit akan kena sabar atasnya yang sakit itu. Saya sakit, mudah-mudahan kau sabar dapat jaga saya. Mudah-mudahan kita ni yang nak mati nasihat. Berwasiat cakap, wasiat dengan kesabaran di dalam sakitnya dan kemudian daripada matinya. Nanti andai kata ibu meninggal, abah meninggal, kena sabar ya. Dan meninggal itu jangan dihingar-bingar dengan tangis, jerit. Tak apalah, nangis biasa. Nabi pun ditinggalkan isteri menangis. Nabi ditinggalkan bapa saudara, Nabi menangis. Nabi ditinggalkan datuk, Nabi menangis. Boleh menangis. Tapi bukan menangis sampai menjerit-jerit lulu-lulu. Memang tidaklah, insya-Allah kita pun kita beriman kepada Allah kan. Qada dan qadar kita yakin. Datang tu segala-galanya daripada Allah. Kenapa dia ambil? Adalah baiknya pada Allah. Kita nampak macam tak bagus, macam tak baik, tapi tetap ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan dalam majlis nanti, majlis kematian, jangan ada yang hingar-bingar, makna macam-macam hal lah. Lalak sana lalak sini, jerit sana jerit sini. Tak. Dan itu satu yang hidup pula seboleh-bolehnya di hari kematian orang lain, saudara kita, sahabat kita, tak payahlah kita cerita apa-apa. Datang tu kita terus sedekah je Fatihah banyak-banyak. Sedekahkan Fatihah je banyak-banyak, baca Fatihah. Bukan tak sampai ada lagi. Pahala bagi kita ni sampai. Pahala dia tak sampai pada kita. Pahala kita sampai pada dia. Kita cakap dia dengar, dia cakap kita tak dengar. Kalau dia cakap kita dengar, lintang pukang kita lari. Betul. Tak nak kan? Kan dalam hadis kata kalau pergi ke tanah penguburan, Nabi kata bagi salam kan. Bagi salam. Apa mungkin sibuk kita bagi salam pula, kita kata nak bagi salam, mana dengar dia dah mati? Tak, dia dengar. Dan Nabi kata dia jawab lagi salam kita. Kita punya cakap dia dengar, tapi dia punya cakap kita tak dengar. Kalau kita dengar, agak dua kali mati nanti, ada dua mati. Jadi begitu. Maknanya hari ini, ya, kalau ni kita tangisi tapi dia dengar. Tangis redha ke tak redha? Sebab itu kata sabar kat ujung barisan itu. Atas apa yang menimpa, sakitnya saya, matinya saya. Allah.
kena hadapi dengan sabar lah. Okey. Nangis bukan tak, jangan tak nangis, memang nangis. Ditinggalkan, ya kan? Siapa kata tak nangis? Nabi pun menangis. Itu tanda Allah sayang kan? Apa tanda Allah sayang pada kita? Diberi kita sedih, kan? Ya, itu tanda Allah sayang kita. Orang tak pernah sedih, suka je. Itu pun tanda Allah sayang juga dia. Diberi suka selalu. Kan yang lepas kan? Tanda Allah sayang kita apa? Sedih. Diberi kita sedih, rasa sedih, kehilangan dan sebagainya. Lagi tanda Allah sayang apa yang lepas? Sakit. Diberi kita sakit. Kalau tak sakit nanti macam Fir'aun. Fir'aun 40 tahun tak sakit saja je. Tapi sekali sakit perut 40 hari berak tak berhenti-berhenti. Sakit. Nak macam tu? Tak nak kita. Fir'aun jarang sakit. Jarang sakit. Kalau 4 bulan tak sakit, tapi kalau dia sakit, sakit perut dia itu Allah siksa dia macam itu. Subhanallah. Apa lagi yang lepas? Kalau kita ingatlah tanda Allah sayang kita. Kehilangan dia, diberi kehilangan. Dia macam Rasulullah diberi kehilangan. Rasulullah kerap diberi kehilangan. Umur 6 tahun diberi kehilangan ibu. Umur 8 tahun diberi kehilangan datuk. Umur 50 tahun diberi dengan bapa saudara. Umur berapa tahun lagi? Umur 45 tahun. 45 tahun diberi kehilangan isteri. Allahu Akbar. Hilang. Jadi sebenarnya tanda-tanda lah Allah kasih kita. Jadi jangan kehilangan kata-kata ni Allah tak suka aku ke, Allah benci ke, tak. Allah sayang kita. Dia nak kita hari ni sabar ke tidak. Ni nak bagi ganjaran pahala ni, bagi ganjaran pahala. Nak ampunkan dosa, mungkin Allah Taala boleh ampunkan dosa macam tadi lah saya sebut. Duduk-duduk kita ni tak sangka rupanya duduk ni kita ada dia punya kesan infak akan datang. Apa dia? Allah tukar keburukan kita dengan kebaikan. Subhanallah. Dan apa lagi? Ada orang yang susah, orang yang diberi kesusahan. Itu tanda Allah sayang tu, diberi kesusahan. Orang yang senang, dia tanda sayang juga Allah, diberi kesenangan. Jangan kata diberi kesusahan, jangan kita mengeluh, aku je yang susah, orang lain kenapa tak susah? Aku je sakit, kenapa orang lain tak sakit? Ni tak sabar, ni ayat kita lah tu, diberi kesabaran. Jadi, yang sakit sabar, yang membantu orang yang sakit sabar, yang sakit nak diampunkan dosa, yang bantu orang sakit nak diberi pahala. Gitu insya-Allah lah. Jadi hati kita tenang, senang. Subhanallah. Lagi apa? Diberi penderitaan yang dulu dan sebagainya lah yang lepas. Dan jangan ditangisi sampai tangis yang melalak laung dalam majlis tu. Dan dengan menangis tu tak apalah, menangis biasa. Nabi pun menangis ditinggalkan. Kita pun kena menangis. Tanda kita, jangan kita ditinggalkan, kita suka. Suka, alhamdulillah dia meninggal di hari ni, alhamdulillah. Memisahkan orang gitu ni. Nanti tak baik. Yang kena doakan dia kebaikan. Okey. Dan jangan berbantah-bantah kemudian daripada kemati aku. Jangan berbantah berbala apa sebab pun. Bergaduh lagi, subhanallah. Kerana apa? Kerana ada sedikit yang ditinggalkan. Jadi gaduh bila dah mati, sian, susah si mati. Dan jangan berbantah-bantah dengan sebab sakit aku. Siapa nak jaga ni? Siapa nak jaga ni? Siapa nak jaga ni? Subhanallah. Ya, saya pun samalah, kita pun sama. Kalau mak abah kita boleh jaga kita, boleh saya lah jaga 7 orang sekali lalu, 7 orang. Takkan kita tak boleh jaga dia seorang ke tak? Macam itulah. Korbannya tu subhanallah. Takkan kita tak boleh jaga dia seorang, tapi biasanya lah. Biasanya tak boleh jaga anak. Sebab apa? Nak kita, saya suka mengondur sikit. Yang kita pernah ada nota, pernah sampai berita. Ya kalau peristiwanya Mi'raj, saya suka ambil kat situ sebab apa? Kat situ nampak sangat. Perkara tu awal dulu. Belum dapat solat lagi. Jadi dikhabarkan kepada kita, digambarkan kepada Nabi, sampai kepada kita sekarang sebelum fardu solat lagi. Apa dia? Di Sidratul Muntaha kan kita jumpa tu. Nabi diperlihatkan kan golongan yang gembira sangatlah. Hilang dalam nur arasy Allah. Kan gembira tu. Hilang dalam nur arasy. Agak cahayanya arasy Allah Taala tu macam mana? Tapi rupanya dekat situ ada penghuni hilang suka-suka nak main sana. Tentu gembira dia ni. Siapa mereka? Ni yang Nabi tanya, macam mana boleh ada kat sini? Ini tempat ni malaikat. Jibril pun tak sampai. Kau ada golongan yang macam kau ni hilang masuk. Nabi panggil, "Hai fulan." Apa soalan dia? Kau siapa? Malaikat. Bukan. Itu nak cerita tadi. Mak boleh jaga kita, kita tak boleh jaga mak. Bulan, kau malaikat? Bukan. Aku bukan malaikat. Kalau bukan malaikat, aku ni anbiya ke apa?
Nabi-nabi bukan. Tempat mulia tentu lah. Yang kita tengok kalau bukan anbiya siapa? Syuhada ke apa ni? Engkau ni golongan mati syahid ke apa? Tuan-tuan, puan-puan, semua bukan. Tapi dia kata apa? Aku adalah umat Tuhan. Ini jawapan ni. Jawapan yang sekarang manusia sibuk tinggalkan, jawapan ni. Ini jawapannya. Aku adalah umat Tuhan. Satu. Bagaimana kau ni mulia dekat sini ni? Kerana apa? Aku adalah umat Tuhan yang qalbun mu'allaqan fil masjid. Aku adalah umat Tuhan yang hati sanubari terpaut pada masjid. Kan ada, insya-Allah kita berkira-kira dah. Ahad ingat masjid, Isnin ingat masjid, Selasa ingat masjid, hari Sabtu ingat pasar, Rabu ingat masjid. Belum dah terlangkah pula. Rabu ingat masjid. Tak apalah ingat pasar sekali. Belanja untuk seminggu. Saya pun kadang-kadang pergi dengan orang rumah belanja untuk seminggu, 2 minggu kadang-kadang. Sebelum subuh orang tahajud kita pergi pasar dulu. Kalau jumpa saya kat pasar jangan tegur, nanti saya lari tak nak. Sebab saya punya pergi pasar jam 4 pagi punya, orang tak jumpa. Pergi panjang ujung tu, tempat minah tu, terus tunjuk-tunjuk balik. Kat situ tak sampai 10 minit. Memang laju je. Jadi tak salah lah. Ada ingat pasar juga. Bukan ingat minah tu tak, ingat pasar. Tak, ni ingat pasar. Jadi yang pertama apa dia? Ni yang beruntung. Qalbun mu'allaqan fil masjid. Tuan-tuan, insya-Allah ni. Insya-Allah ada jaminan. Hati sanubari tempat pada masjid. Esok Allah letakkan tempat yang bagus. Mudah-mudahan. Yang kedua siapa? Umat Tuhan juga. Umat yang macam mana? Ini mudah-mudahan jadi amalan kita lah. Lisan. Ratiban bizikrillah. Yang lidahnya, basahnya berzikir kepada Allah. Kan dia banyak kali ulang tu. Ni kalau dekat live ni biasa orang yang dengar. Lisanan ratiban bizikrillah. Aku umat Tuhan. Bagaimana boleh tempatnya mulia ni? Berada antara nur aras Allah, hilang dalam nur aras. Aku umat Tuhan yang lidah ni basah sibuk berzikir kepada Allah. Ini yang tentang mak bapak apa cerita? Yang ketiga apa dia? Aku umat Tuhan yang tidak pernah menyakiti hati mak bapak. Ini yang di sini nilainya hari ini. Nak sebut tadi tu, hari ini kalau mak nak meninggal disabarkan kita juga kena sabarkan dia. Kita juga kena rasa sabar dengan mereka. Memang ujian. Yang hidup, yang sehat diuji dengan yang sakit. Yang sakit terima ujian daripada yang sehat. La ilaha illallah. Jadi ini 3 ada tak pada kita sekarang? Itu nak sebut dia jaga kita. Saya 7 beradik, boleh jaga. Patut kita berebut-rebut nak jaga kan. Memang begitu pun, kita pun nak. Tapi memang dia orang tua tak nak rumah kita. Dia nak rumah dia, bukan dia tua, dia sedar tua. Dia nak rumah tua, dia tak nak rumah muda. Allahu Akbar. Ini memang dia, kita pun sama lah. Saya ulang lagi. Perkara ni yang sekarang sibuk ditinggalkan. Sibuk tak sekarang orang sibuk tinggalkan. Orang sekarang hati sibuk tinggalkan masjid. Bukan hati sibuk nak ke masjid. Sekarang ni sibuk tinggalkan masjid. Yang kedua kan lidah disuruh berzikir. Lidah tadi kata dia, aku umat Tuhan. Yang lidah lisanan ratibang bizikrillah. Ratib tu, sebab itu ratib. Berterusan tu ratib, dia suka lah lidahnya. Sikit-sikit zikir, kan. Itu yang penting kan kat situ. Rupanya orang yang lidahnya sentiasa basah berzikir kepada Allah, besok di hari kebangkitan dekat dengan Allah. Macam mana digambarkan orang ini berada di arasy Allah Ta'ala, dalam nur arasy tu, subhanallah. Yang ketiga dengan mak bapak. Allahu Akbar. Ini dah peluang kita kalau mereka masih ada. Kalau tak ada ya kita lah jadi orang tua sekarang. Anak-anak kita dengan kita pula macam mana? Kita dulu dengan orang tua macam mana? Macam mana kita dengan orang tua? Dia pusing dengan roda. Dia akan jadi anak kita, akan jadikan kita macam mana kita dengan orang tua. Dia macam tu dia. Dia pusing dengan tu dia. Begitulah nasihat dia kata. Jangan berbantah-bantah ya ikan mati. Kerana apa? Kerana itu, kerana ni. Kerana harta. Tak bawa mana pun. Contohnya kan. Tak. Itulah yang jadi rebutan. Jadi sabar. Jadi jangan berbantah-bantah kerana sakit. Nak jaga dia sakit. Jangan berbantah-bantah kerana dia mati. Susah atas kematiannya. Kita rasa nak sebut macam mana lagi tu. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan berwasiat ia bagi orang yang kepercayaan dengan segala pekerjaan anak-anak, dengan segala pekerjaan, anak-anaknya dan hartanya dan utang piutangnya, atas pekerjaan dia macam ada bagi orang yang amanah, selesaikan pekerjaan yang belum selesai.
Okay, kerja yang belum selesai, contoh ada ambil tanggungjawab belum selesai, wasiatkan, tolong selesaikan. Okay, begitu juga dengan anak-anak, wasiatkan kepada yang tua, sama-sama jaga-jaga. Kita fahamlah, insya-Allah diberitahu. Tak beritahu pun kita tahu, ditinggalkan kita akan jaga. Tapi memang ini adabnya. Adab bagi kita yang nak pergi, kena cakap juga. Ni mak tak ada besok, jaga adik-adik, jaga akak. Contohlah. Kalau lelaki yang tua kan, ni kau orang yang diberi kepercayaan, diberi amanah, lelaki. Contohnya macam tu. Adik-adik tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita. Kakak-kakak tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita. Kita semua kena ambil tanggungjawab. Jangan kata, oh tadi kata lelaki, tak. Kita semua kena ambil tanggungjawab. Ni bila ditinggalkan, dalam hadis disebut kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pengembala, seketua, pengambil tanggungjawab. Wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Dan kamu semua nanti akan ditanya atas apa yang kamu gembalakan. Kita diberi tanggungjawab, suruh jaga, ialah apa, ketua jawatan ke, ketua keluarga ke, kakak kepada adik-adik, abang kepada adik-adik, ayah kepada anak-anak, suami kepada isteri-isteri, contoh kan. Semua akan ditanya. Isteri pula, isteri kepada suami-suami, isteri kepada suami, semua akan ditanya. Dan pada harta dan orang dan hutang piutang. Kalau ada hutang kena jelaskan. Sebab itu masa sebelum jenazah dibawa berjalan akan diiklankan. Kalau ada hutang, kalau ringan ke sedikit, halalkan je lah. Kalau berat tak boleh tanggung, minta pada waris dia. Ini hutang. Sebab apa tuan-tuan, kasih Allah Ta'ala dalam riwayat, kata orang yang mati syahid, tetapi tergantung segala amalnya. Dan riwayat lain mengatakan Nabi tak nak solatkan puan si mati syahid ni. Kenapa? Ada hutang. Jadi hutang kita selesaikan lah. Hutang ni hutang dengan makhluk. Hutang dengan makhluk tak ada lain, memang kena selesaikan. Ini hak kita terhadap hamba Allah. Hak kita pada hamba Allah. Kalau ada hutang, selesaikan. Kalau kita pernah sakiti dia, jumpa. Kalau kita ada salah, jumpa dengan Allah, tak ada masalah. Istighfar, bertaubat. Dengan orang yang kita buat salah, jumpa dia. Tak boleh jumpa dah mati pula, Allah. Ulama tu kata apa? Buat sedekah. Sedekah untuk apa? Niatkan pada si mati. Kalau kita bersalah, tak sempat minta maaf, dah meninggal orang tu, salah. Nak pergi kubur dan minta maaf, tak. Dia dengar. Kalau dia cakap, aku maafkan, nanti besok kita takkan datang lagi tak? Takut kita. Jadi tak, dia dengar kita yang cakap. Taubat lahum. Kan ada datang kubur lagi. Jadi kena maafkan dan kena jumpa yang salah, yang dizalimi. Itu ayat yang lalu orang yang kita zalimi dengan mungkin dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan jasadnya. Yang penting kita pernah sakiti, kena minta ampun, minta maaf. Sebab dia ada masalah nanti di saat-saat jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi sini masalah hutang. Nabi pernah tak nak sembahyangkan satu sahabat mati syahid, tapi rumah masalah hutang, selesaikan hutang. Hutang dengan Allah pun begitu jugalah. Apa hutang dengan Allah? Hutang puasa. Apa hutang dengan Allah? Hutang zakat. Lagi apa? Hutang sembahyang. Hutang sembahyang yang paling kita takut kan. Hutang sembahyang, takut kita banyak hutang dengan Allah. Sukalah saya sebutkan. Mungkin saya dah sebutkan yang lepas kan. Ada satu, apa kata Imam Syafi'i yang lepas, kalau saya terlupa disebutkan. Kalau kita ni semua nak meninggal, kita tak nak meninggal, umur nak panjang, belum lagi. Kalau kita nak selamat ketika jumpa Allah nanti, meninggal lah tu. Nak selamat jumpa Allah, maka apa dia? Tunaikan hak. Apa yang lepas? Malaikatul maut. Tunaikan hak dia. Apa ni Ustaz haknya? Imam Syafi'i sebut, hak malaikatul maut ialah qada hutang-hutang yang lalu. Sembahyang, qadakan kewajipan sembahyang tu, qadakan. Ini hak malaikatul maut. Susah nanti. Takkan meninggalnya nanti susah. Apa? Ini hak. Ini Imam Syafi'i sebut. Siapa-siapa nak selamat jumpa Allah, siapa-siapa nak selamat di saat ujung dia tu kan, tunaikan hak malaikatul maut. Pagi tadi sebut hak apa? Hak sirat. Pagi tadi sebut hak sirat. Apa hak sirat, tuan-tuan? Lelaki kan. Hak sirat ialah jangan tinggalkan solat berjamaah. Ini hak sirat. Imam Syafi'i sebut. Ini hak sirat. Sebab apa? Kaki yang sama nak lintas titian sirat.
Kaki yang sama dekat dunia ni Allah panggil tak nak datang. Rasa senang tak besok nak sirat? Nak sirat payah. Kaki sama. Besok nak lintas di tiang sirat. Kaki yang sama Allah panggil tak nak datang ke masjid. Sebab itu Imam Syafi'i kata hak sirat ialah jangan tinggal solat berjamaah. Okey, yang kita ni apa hak? Hak malaikatul maut. Siapa yang nak senang saat kematian dan saat jumpa Allah, tunaikan hak malaikatul maut, qada. Silalah habiskan sebelum kita dihabisi. Qada. Kita akan habis, tak nak kita habis. Kan dulu saya pernah sebut, dunia bukan tempat ini. Dunia bukan tempat tinggal kan? Dunia tempat apa? Tempat meninggal. Dulu pernah sebut. Hari ni dunia ni tempat cerita akhirat kan? Akhirat dunia tinggal cerita. Itu dulu. Ketika itu baru menyesal. Allah, dulu dah cerita dah. Tahu dah ada hutang, cerita akhirat. Tapi tak nak ambil pun, abaikan. Besok akhirat tinggal cerita tu, itu yang menyesal. Subhanallah. Ni tu melibatkan kenapa boleh jadi macam itu? Sebab hati dah sebab hati dah mati tu. Sebelum mati. Allahumma salli ala Muhammad. Ya tadi atas hutang piutang. Nak sebut tadi dah hutang dengan Allah tu tadi kita hak Allah hak Allah ialah kita sembah, jangan sekutukan dia. Itu dah yang lalu lah tu. Hak Allah adalah kita kena sembah dia, jangan sekutukan dia. Hak Allah pada kita, apa hak Allah pada kita? Ada tuan, hak Allah pada kita tak akan azab. Hak Allah pada kita, Allah tak akan azab kita. Tapi kenapa kita diazab? Kerana kita cari jalan untuk diazab. Kerana kita cari jalan untuk diazab oleh Allah. Hak Allah tak nak azab kita. Mana ada Allah nak azab kita? Tak. Dan lainnya kata dia, daripada segala kesangkutan dan yang jadi keberatan atas dirinya. Mana apa-apa yang dia tak boleh buat, tak boleh selesaikan, bagi-bagi sebelum meninggal, beritahu pada waris untuk diselesaikan. Ya tadi masalah tadi pekerjaan, masalah anak, masalah harta, masalah kerja contohnya yang tak selesai, apa keberatan yang tak boleh selesai, maka beritahu pada waris kita. Maksud itu yang dikata wasiat, sampaikan kepada mereka, selesaikan supaya nanti tidak ada sangkut paut di ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunat bahawa membanyak ia daripada menyebut la ilaha illallah. Dan sunat bahawa membanyak ia daripada menyebut kalimah la ilaha illallah, ini kalimah tauhid. Jadi sebelum basahkan lidah dengan zikrullah. Tadi yang kedua apa tadi? Nabi digambarkan manusia yang hilang dalam nur arasy Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka siapa? Yang lidahnya sentiasa basah berzikir kepada Allah. Yang lidahnya basah berzikir kepada Allah. Jadi ini yang sangat penting. Sebab itu tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin selalu kita sebut ni ulang-ulang. Ni apa kata ulama itu? Bagi kita lah, yang hari ni dah pasti kita akan tinggalkan dunia, pasti. Kita pasti. Maka kita nak kena jalan, cari apakah jalan untuk mudah bagi kita meninggalkan dunia, tinggalkan dunia ni. Mudah di saat sakarat tu dimudahkan. Yang tadi mudah nak jumpa Allah, untuk mudah jumpa Allah, selamat jumpa Allah. Yang ni kita kena cari jalan untuk selamat, mudah di saat kematian. Yang selalu kita doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kita, ya Allah, Engkau mudahkan aku ya Allah di ketika sakarat. Hawin, hawana, yuhawinu, hawin tu, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Tahu sakarat ni susah, Allah mudahkanlah ya Allah. Tahu, kita tahu sakarat ni memang susah. Kata Sayyidina Ali, kalau kita berperang di jalan Allah, dilibas dengan pedang 1000 kali libas. 1000 kali libas, memang kena dah. 1000 kali. Itu saya nak disebut. Disamakan dengan orang yang mati dan di atas katil. Belum sama lagi sakitnya. Belum sama lagi sakitnya mati di atas katil. Belum sama dengan 1000 kali libasan. Bukan 100 kali. Ada kata 300 kali, itu hadis yang lain. 1000 kali. Ya Allah, sakit. Tapi ada jalan-jalan. Jalan dia ada, ulama sebutkan. Apa dia yang pertama tu? Kita kalau bahasa Melayu dah kita dekatkan dengan Al-Quran. Selalu dengan Quran. Lazimkan lidah dengan Al-Quran. Ini peringatan saya dah.
Saya mengingatkan diri saya sendiri, ya Allah, saya takut nanti saya pun lalai dengan Quran. Subhanallah. Yang kedua, lazimkan lidah kita dengan banyakkan solawat. Itu jelas tu. Dan itu biasa kita dengar tu, banyakkan solawat. Itu rupanya banyaknya solawat itu jalan mudah saat mati. Nanti selepas kematian ada lagi jalan, ada cerita lain lagi. Ikut Imam Syafi'i ada cerita lain tu. Jadi saat kita nak mati ni, nak meninggal, lidah kita lazimkan dengan solawat. Yang ketiga boleh disebut, tangan ni suka sedekah. Suka sedekah. Rajinkan dengan sedekah. 3 kan. Yang keempat apa? Dekatkan selalu diri kita dengan mak bapak. Itu 4. Yang kelima tadi disebut, apa dia? Basahkan lidah ni dengan zikir kepada Allah. Disebut juga. Dan yang keenam apa dia? Iaitu gunakan lidah kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Cakap yang baik-baik. Ini saat untuk menjelang kematian. Nak mudahnya mati. Saat kita ni saat dah nak mati dah. Okey, kalau saya sebut bahasa Arabnya, tentu perempuan dah perasan. Apa kata yang pertama ulama itu? Apa? Cuba nota yang dulu. 5 bulan dulu. Tak ingat? Ingatlah, semua ingat. Satu disebut atas sekali. Aqrabu bil Quran. Aqrab dengan Quran. Sungguh kan kita doa, Allahumma hawwin alaina, ya Allah, kemudahkan aku saat kematian. Jalan nak mudah saat kematian, aqrabu bil Quran. Aqrab, orang yang meninggal, dia je yang tahulah. Orang yang akrab dengan Quran, dia lah yang tahu senang mati ke susah. Susahlah kalau nak tahu, kita tanyalah orang yang hafiz kat dalam kubur, tanya macam mana ya. Nanti dia tahulah dia. Yang kedua, aqrabu bis salawat kan. Selawat. Dekatkan dengan akrab dengan selawat. Ialah nak mudah. Selain daripada doa, laksanakan. Selain daripada mohon, kita dah mohon dah. Mohon mudah. Jalan mudah kita tak cari. Kena cari. Itu jalan mudah. Yang ketiga, aqrabu bis sadaqah. Walaupun satu hari RM1 tak apa. Walaupun satu hari sebiji kurma pun tak apa. Tuan-tuan puan-puan kan, ini mungkin saya sebut dekat masjid Sultan agaknya hari tu. Kalau jemaah yang sama ni jemaah yang sama, muka sama semua ni. Apa yang itu tentang sedekah? Sedikitlah saya sentuh sedekah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan pergi ke pasar beli hamba untuk bantu urusan rumah. Khadim lah, sebagai khadimah lah, pembantu perempuan. Beli tak lama, malaikat Jibril turun jumpa Nabi, ya Rasulullah, keluarkan perempuan ini daripada rumah. Perempuan ni ahli neraka. Perintah Allah. Hamba baru beli, keluarkan daripada rumah. Rasulullah ini tengok orang baik, tak apa, perintah malaikat keluarkan. Maka sebelum dikeluarkan, disediakan satu gugus kurma kan. Gugus kurma ni kata apa? Inilah bekalan perjalanan untuk ke satu destinasi, mungkin untuk cari pekerjaan dan untuk apalah keperluan. Maka semua perjalanan dia makan kurma, makan. Tuan-tuan, hujung kurma tinggal sebiji. Sebiji dimakan tinggal separuh. Separuh tu ada orang datang minta sedekah. Tuan-tuan, ini ahli neraka. Tuan cari riwayat tu. Subhanallah. Separuh tu diberi. Tadi kamu tak minta satu, ini yang tinggal separuh ni. Yang lain sudah makan. Separuh tu diberi. Allah perintahkan malaikat Jibril turun jumpa Rasulullah, cari semula hamba tu buat balik. Dia sekarang jadi ahli syurga. Tuan-tuan, separuh kurma. Bukan RM1. RM1 boleh dapat sebiji kurma lah. Tapi kalau kat sini mahal lah, RM1. Sebiji kurma RM3. Berkira sikit. Sekilo 200. Tu berkira lah. Pergi umrah pun takut nak belikan kawan kat kampung. Kedekut. Separuh kurma, bukan sebiji Jadi kalau nilai sebiji kurma macam mana? Sedekah. Sebab itu tadi yang ketiga apa dia? Aqrabu bis sadaqah. RM1 pun tak apa. Niat sedekah maksud. Jangan minta pahala. Allah, ni RM1 bagi aku ganjaran pahala sebesar Uhud, ya Allah. Tak. Allah sediakan pahala. Anggap ni, ya Allah, aku dulu banyak salah dengan mak, ya Allah. Ini anda kata ada pahala daripada RM1. Kau sampaikan pahala pada mak, ya Allah. Itu kafarah dosa kita dengan mak. Dah dapat kafarah dosa pula. Kita pernah berdosa dengan mak. Itu kafarah dosa dia. Dah tak ada cara lain, tuan.
Untuk dosa kita dengan mak bapak kita untuk diampuni, tak ada jalan lain dah. Sedekah ulama kata. Sebab itu yang ketiga, aqrabu bis sedekah. Sikit-sikit sedekah tak apa. Sikit-sikit sedekah dengan sedekah sikit-sikit tak apa. Ada RM1, satu hari RM1. Satu hari masuk masjid berapa kali? 5 kali, RM5. Tak apa. Allah akan balas besok 1 tu 10. Jangan takutlah 10. Boleh banyak sampai 700 lagi kali ganda. Sikit-sikit tak apa sedekah. Itu yang jadi cubalah kalau, tapi tuan-tuan memang orang-orang yang rajin bersedekah. Jangan minta pahala. Tak apa. Kalau andai kata ni minta pahala, tak payah minta pahala. Ini bagi Allah. Ini kalau andai katalah ada ganjaran pahala atas sedekah ni Allah. Tak apa, bangga pada mak ayah. Tak apa. Kalau kita dia pernah salah, dia dah tak ada dalam kubur lagi. Inilah kafarah. Cara-cara nak kafarahkan dosa kita dengan mereka. Ni apa tadi yang disebut? Jalan-jalan nak mudah mati. Nak mudah. Bila dah mati, ada lagi jalan nak mudah jumpa Allah. Dah lain yang tadi tu. Apa yang keempat? Akrab dengan mak bapak. Akrab bil walidain. Akrab dengan mak bapak. Ini pun jalan-jalan nak mudahnya mati. Doa dah selalu dah. Doa kita dah selalu dah. Sampai semua doa selamat kita baca. Selalu dah kita mohon. Tapi cara-caranya tu apa? Ni hari ni kerjanya dah. Inilah kerjanya. Buat kerjanya. Doanya lepas hari-hari. Serah dah hari-hari dah serah. Tawakal, minta, usahanya kena buat. Apa lagi yang keempat? Yang pertama, Quran, salawat, sedekah, ibu bapa. Yang kelima ni kata aqrabu bil qaulin. Mungkin dapat 5 ni, jadi ini kan akrab dengan perkataan yang baik. Aqrabu bil qaulil hasanat. Mana mulut ni cakap nak mudah, biar dia keluarnya mudah lah. Walaupun dalam riwayat susah, kita cari juga jalan mudahnya. Kalau dapat, tak dapat macam mana? Mungkin bukan Allah tak milikkan pada kita. Okay. Aqrab biqaulil cakap baik-baik. Dan yang ke-6, kalau ada masa, lidah ni terus berzikir kepada Allah. Itu banyakkan zikir kepada Allah. Jadi ini jalan-jalan mudah lah. Mudah saat kita nak diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kita pasti Allah ambil. Tak ada kata kita besok lagi, belum tentu lagi besok tu bila kan. Jadi untuk yang 5 perkara tu nak cuma kita macam biasalah tahun lalu tanya juga kan. Yang pertama kan, dia kata sikit-sikit Al-Quran tu. Tu kan kita tanya tu. Bagi kita Quran sikit-sikit ke sikit-sikit Quran? Quran sikit-sikit. Kesian juga kan kalau Quran sikit-sikit. Boleh tak apa. Yang pertama tadi apa? Aqrabu bil Quran. Maksudnya sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran. Jadi kita sikit-sikit Quran ke Quran sikit-sikit? Ni kena jawab sendiri-sendiri lah. Tutup mulut diam-diam kan. Quran sikit-sikit. Boleh jugalah. Yang penting kita baca Quran ni tak kata-kata. Nah, yang kedua salawat kan. Aqrabu bil salawat. Sentiasa dengan salawat. Banyakkan salawat. Sikit-sikit salawat. Ada Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada masalah kan? Ini Allahumma salli, tak apa. Jadi kita ni, bagi kita sekarang. Saya lah yang lemah. Sikit-sikit salawat ke salawat sikit-sikit. Itu banyak. Tak tahulah kita. Jadi ini jawapan daripada diri kita dah. Kita yang nilai, kita yang nak mati. Bukan orang lain nak mati. Orang lain tanya, kau nak mati? Tak nak. Tak nak. Kita yang nak mati sekarang. Saya. Yang ketiga, sikit-sikit sedekah kan. Kan, maknanya akrab bersedekah sikit ya. Tapi kita tak tahulah, kita sama juga saya akan tanya, sama ni Ustaz tanya ni. Sikit-sikit sedekah ke sedekah sikit-sikit? Susah kita nak mana dia. Terpulanglah masing-masing. Sikit-sikit sedekah ke sedekah sikit-sikit. Selalunya sedekah sikit-sikit tu. Yelah, dah bagi masjid bawa duit tebal, duit tu tebal, buka macam-macam duit, warna duit dia, tertarik yang besar tu. Sekali tengok satu, sekali angkat 100, Allah tak jadi taruh balik. Ni nak sedekah ni masuk balik pelan-pelan, orang tak nampak, tak apa, orang tak nampak, tarik lagi sekali, dia lagi jumpa 100 lagi. Berani kita? Sedekah sikit-sikit ke? Sikit-sikit punya sedekah. Subhanallah. Kita tarik sampai 5-6 kali.
Akhir lagi keluar RM1. Ini yang aku nak ambil tadi awal ni. Astagfirullahaladzim. Aduh. Macam saja jadi kita. Tapi tak kita cuba-cuba bermurah lah. Mudah-mudahkan. Mudah-mudahan hawinnya kita berjaya. Allahumma hawin alaina kita berjaya. Dapat kemanisan. InsyaAllah. Dan yang keberapa tu? Dengan mak bapak. Sama juga. Kita sikit-sikit mak bapak, aku mak bapak sikit-sikit. Rumah sebelah. Satu bumbung. Kan? Satu bumbung. Bilik sebelah-sebelah. Sikit-sikit dengan mak bapak, aku mak bapak sikit-sikit. Tak tahulah nak jawab. Dia tak tahu nak jawab kan. Memanglah saya pun dah tak ada mak, tak ada abang, Ustaz. Ayalah memang tak apa. Dulu-dululah dulu. Jadi ambil lah ibrah daripada kalimah-kalimah ni mudah-mudahan. Apa lagi? Ada lagi tu. Perkataan-perkataan baik. Banyakkan cakap-cakap baik. Kita banyak cakap baik ke banyak tak baik? Banyak baik lah insya-Allah. Banyak-banyak cakap baik insya-Allah. Dan ada masa lapang, tak ada masa apa-apa. Kita pun tak ada nak cakap dengan siapa-siapa. Kita tak ada nak cerita apa-apa. Kita pun nak baca Quran pun tak boleh. Susah katanya. Kita nak baca selawat pun susah katanya. Nak sedekah pun agak berat lagi berat. Mak bapak pun dah tak ada. Nak cakap baik pun tak ada siapa kita nak cakap. Tuan-tuan, lidah kita ni, itulah yang tadi tu Nabi jumpa. Lisanan ratiban bizikrillah. Basahkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Ini tadi kalimah la ilaha illallah. Banyakkan bahawa membanyak ia. Siapa ia ni? Ia kita lah. Kita ni siapa? Kita yang dah nak saat-saat habis ni. Di saat-saat ini banyakkan menyebut la ilaha illallah. Itu isbatkan tu. Isbatnya illallah. Nafinya la ilaha. Tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Illallah. Pasrah habis-habis. Engkau lah ya Allah. Rezeki Engkau lah ya Allah. Hidup Engkau lah ya Allah. Mati Engkau lah ya Allah. Semuanya daripada Allah. Sakit Engkau lah ya Allah. Sembuh semua. Kalau inilah ada pada diri kita, tenang kita. Diberi sakit pun kita reda. Diberi senang kita syukur. Beri nikmat kita syukur. Diberi susah kita sabar. Macam itu sekali. Jadi banyakkan ucap la ilaha illallah. Memang ini dah sepatutnya dah. Supaya nanti bila kita lidah dah biasa dengan la ilaha illallah. Macam kita biasalah mulut ni. Mulut kalau dia sebut apa? Kalau ada orang suka sebut binatang tu tau, khinzir. Bila terlanggar batu, khinzir ada tak? Kan? Tak, kita tak lah. Ada. Pantang. Kerana biasa sebut benda tu, jadi dia khinzir betul lah. Dah tentu yang dilanggar tu batu. Dah nampak batu tu batu. Dia kata babi betul batu tu. Tak, dia penipu dia ni. Batu. Itu kerana apa? Mulut dia biasa dengan kalimat itu. Itu terlanggar batu terkejut sebutnya binatang tu. Sebab mulut sebut tu, lagi apa yang selalu dia sebut? Dia suka sebut orang punya. Terlanggar batu sebut orang punya ni. Kerana dia suka sebut. Begitulah lidah. Kalau dia suka sebut la ilaha illallah, besok dia terkejut di saat roh ditarik la ilaha illallah. Itu harapan kita. Sebab kita ni tak ubah macam troli ataupun lori sampah. Apa lo sedap lori sampah. Tak apa kita kata lori sawit. Okey sikit kan? Lori sawit okey. Tadi ceritanya ngait sawit, sekarang lori sawit. Bila kita ngait sawit, lori sawit dah tunggu tepi jalan. Kita isi lori tu dengan sawit. Lori sawit ada yang baru ke sini. Biasa dah buruk-buruk jadi lori sawit baru sayang. Bawa sawit dia kok. Kita kata kan. Bila lori sawit tadi yang kita isi memang saban hari dia bawa sawit. Siapa pemandu dia? Farudin pemandu dia. Memang dia tahu ini memang bawa sawit. Ni memang bawa sawit ni. Kalau ini orang ni lah, siap-siap kereta pun isi sawit juga. Tak apa. Okey, yang saya pandu tu memang sawit. Ni ada berapa bonggol? Sini ada 3 bonggol lah. Bonggol, satu bonggol akhirnya zap masuk parit tu. Sekali ni saya keluar. Farudin, aku tahu memang kau bawa sawit. Tengok lori pun lori sawit. Yang dibawa memang sawit. Tapi bila keluar, rupanya apa? Anggur. Tak, anggur tak mahal. Kurma. Sekali keluar kurma. Kita kata mustahil. Kita katalah mustahil. Takkan lah. Tukang bawa lori memang kerjanya bawa sawit. Lorinya lori sawit. Sekali tergolek kat kurma yang keluar kurma. Wah. Tak ada kan? Kita kata tak mungkin. Ini kita
Hari ni apa yang kita bawa daripada lidah hantu hati apa? Yang kita bawa daripada lidah hantu kat hati kita apa? Kita ni lori buruk lah. Jangan cakap Farudin seorang bawa lori buruk. Semua sekali bawa lori buruk. Saya lori baru. Jadi yang kita bawa ni, masukkan kat lori tu apa? Besok, bila kita tergolek, nyawa kita ditarik. Dia saat ditarik, apa yang nak keluar? Sebab itu tadi nak cepat mati, ambil yang keempat. Disebab apa? Bi'akta, dengan banyak. Banyak apa? Qaulil hasanat ni. Akrabu biqaulil hasanat. Akrab ni dekatkan dengan kata baik. Kata paling baik apa? Afdal zikri. Yang paling afdal dia punya cakap apa? La ilaha illallah. Harap-harap kita lah. Mati yang keluar la ilaha illallah. Tak, kita tak dinafikan. Kita nanti tak tahu kita punya yang keluar daripada kita nanti apa. Sebab kalau hati kita isi dengan cerita dunia, tak akan datang cerita akhirat mati cinta. Mulut kita penuhkan dengan cerita dunia. Sebab saya payahlah. Sebab hati datang daripada mulut, dia datang ke hati. Bila kebesaran dunia datang, saya berani kata tuan, kebesaran Allah keluar. Tak ada. Bila kebesaran keluar, apa kita nak buat pengakuan dengan lidah? La ilaha illallah. Tuan-tuan, perkara ni orang telah tinggalkan. Tinggalkan apa? Dah tak berapa ramai nak ikut-ikut zikir. Itu Nabi dah tunjukkan tiga ni lah. Dah ramai orang sekarang tinggalkan. Ramai orang tinggalkan masjid. Ramai orang tinggalkan jaga zikir. Ramai orang tinggalkan mak bapak. Tiga. Itu yang Nabi tunjukkan dulu. Tuan-tuan, hari ni sungguh-sungguh kita doa. Saya tak nafikan. Tuan-tuan doa. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kebantu ya Allah, mudahkan ya Allah di saat sakarat. Mudahkan ya Allah di saat sakarat. Sakarat apa? Mabuk teruk. Sakarat tu mabuk teruk. Apa ubatnya? Tadi dah saya dah bagi dah ubatnya. Aqrabu bil Quran, aqrabu bis salawat, aqrabu bis sadaqah, aqrabu bil walidain, aqrabu bil qaulil hasanat. Dah 5 cukup. Apa dia? Dekatkan dengan Quran, dekatkan dengan salawat, dekatkan dengan sedekah, dekatkan dengan mak bapak, dekatkan dengan perkataan-perkataan yang baik. Ada masa dekatkan lidah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Ni kalimah la ilaha illallah. Disebut dalam hadis dalam kitab bab zikir. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan mayat-mayat kamu. Lakin, apa lakin? Ajar. Laqinu mautakum. Ajarkan mayat-mayat kamu. Nak ajar apa ni? Dia nak ajar apa? Matematik, geografi. Apa lagi nak ajar apa? Nabi kata, ajar la ilaha illallah. Lakidu mautakum biqaul. Ajarkan mayat kita dengan perkataan apa? La ilaha illallah. Sebab ni perkara yang paling bernilai. Tak ada apa lagi nak yang menilai. Hujung tu tak ada apa lagi pengajaran yang paling bernilai yang kita nak ajar. Tak ada satu pun yang menilai. Kita datang, kenal saya tak? Itu langsung tak menilai. Langsung tak pokai. Tak ada nilai. Jumpa orang nak mati, kenal saya lagi. Tak, itu tak menilai. Itu pokai, tak ada. Nabi kata, jumpa orang nak mati, lakinu mautakum. Maknanya talkinkan mayat-mayat kamu. Maksud mayat apa? Orang yang dah nak jadi mayat dah. Bila qaul, dengan apa? Dengan perkataan yang paling baik, la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir dia boleh ucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi susah nak jumpa. 10 belum tentu 1. Mungkin 100 belum tentu 1 orang yang nak meninggal. Kita datang, ajarkan kalimah la ilaha illallah. Belum tentu 10, 1 belum tentu. 101 belum tentu. 1001 tu insya-Allah ada. Kerana apa? Kerana hidup dia, dunia menyempitkan hatinya. Bila dunia duduk kat hati tu, kebesaran Allah, bila besarnya dunia duduk, dia tak boleh campur. Mana boleh campur? Besarnya Allah duduk kat hati, besarnya dunia duduk hati, besarnya Allah keluar. Orang yang tak ada kebesaran Allah, macam mana nak yakin? Lidah macam mana nak sebut? Jadi Nabi sebut sampai paling punya mahal lah. Punya mahal dia kalimah la ilaha illallah yang kena banyakkan bagi kita orang yang dah sampai ke saat ujung-ujung. Punya mahal ni. Apa Nabi kata? Man akhirul kalam la ilaha illallah. Mahal, punya mahal kalimah tu. Lain-lain dah tak ada lagi yang bernilai.
Siapa yang akhir kalam. Man akhirul kalam la ilaha illallah. Siapa akhir cakap dia. Cakap apa? La ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah. Orang ini tempat dia syurga. Habis dia orang maksiat, walau maksiat macam mana pun, dia ni dosa besar, walaupun dosa 70 kali gunung pun, dia tetap syurga. Kerana ujung dia la ilaha illallah. Dengan dosa mungkin Allah Ta'ala boleh ampunkan segala dosa, kerana dia yakin dia, akhirnya tu dengan Allah. Dan kalau pun tak diampun dosa, dia diazab dulu, dia tetap hanya masuk syurga. Akhir kalam insyaAllah la ilaha illallah. Macam mana nak dapat? Lisanan ratibang bizikrillah. Lisanan ratibang bizikrillah. Lidah kena basah ratib dengan menyebut nama-nama Allah. Subhanallah. Jadi Nabi beri jaminan tu. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan, akhir kalam dia ucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi sekarang ni lah, kenapa tak boleh sebut? Bukan kita kata orang tak boleh sebut, orang salah, tidak. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu tak boleh sebut? Salah satunya ni, mungkin ada 3-4 perkara lah. Mengikut Ustaz Lutfi Muharram. Siapa dia tuan? Tuan rujuk setiap hari Khamis. Dia ikim Tahsinul Ibadah. Saya petip kataan. Salah satunya lah. Dan saya bukan kata tambah, daripada guru yang lain pun sebut. Siapakah mereka yang susah nak sebut kalimah la ilaha illallah? Selain daripada orang yang tak nak zikir kalimah la ilaha, payah nak sebut. Di masa sihat dia tak sebut. Iaitu orang yang dengar azan, dia cakap. Azan, dia cakap. Kadang-kadang kita pun cakap juga. Azan tu dilakukan, kalimah-kalimah agung kena dengar dan jawab. Sampai sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni dapat pahala apa dengar azan ni? Aku nak azan tak ada tempat, tak ada ruang untuk azan. Dapat pahala apa? Nabi kata, engkau ikut apa yang dilafazkan oleh muazzin. Begitu sekali, ikut. Dilafaz kita ikut. Dan kita sambut dengan lafaz kecuali pada 2 kalimah, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Kamu sebut la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu kita tawaduk, kita rendah diri. Wahai Allah, aku tak mampu ya Allah nak buat kebaikan. Kalau tidak dengan izinmu ya Allah. Ya Allah, aku tak mampu nak buat kebaikan, nak tinggalkan maksiat. Kalau tidak dengan pertolonganmu ya Allah. Inilah la haula wala quwwata illa billah. 2 kalimah Nabi ajar. Untuk apa? Untuk dapat pahala sama. Ini azan. Anak cerita tadi. Siapakah besok orang yang mati agak sukar? Ajarlah. Ditalkinkan kuat mana pun dekat telinga. Kenapa? Kerana masa azan dia cakap. Kecuali ada perlu. Perlunya apa? Contoh, ada orang buta nak bagi wudu. Dah sampai pintu terbuka. Dia boleh cakap, nanti berhenti. Jangan jalan, berhenti. Itu contoh. Tapi dengan kita hari ni kita utamakan kita. Saya lah. Ini perlu. Esok talkinlah kalimah la ilaha illallah. Kuat-kuat mana pun. Tuan-tuan, kita khawatir. Kita akan mengada-adakan perkara. Sebab itu dalam khutbah Jumaat tu wajib dengar. Yang datang lama memang tak dengar lah. Jangan cakap, kena dengar. Orang yang bercakap-cakap, salah satunya itu disebut lah. Esok ni kan. Jadi kalau kita kat rumah, kita dengar dekat televisyen, tonton televisyen, ubah lain, bukan lagu Hindustan. Hari Jumaat, alah suami kan dekat rumah, suami pergi masjid. Dia akan tahu. Buka cerita apa? Saya tak pandai lah. Nak buka TV pun tak pandai. Cerita apa? Apa yang disuka lah. Filipina. Korea. Tu ada. Tadi macam ni iya ada Korea aja. Jadi Korea sanggup je. Pada sebelah tu khutbah Jumaat tu. Itu pun kalau boleh kerana ilmu disampaikan, jangan cakap. Tak, kalau nak cakap boleh. Dia bukan live. Kita boleh cakap. Tapi kalau boleh kerana majlis ilmu, jangan cakap. Kat situ lah. Lagi. Ketika baca Quran. Orang baca Quran, kita jangan cakap. Allah perintah. Wa idza quri'a alaihimul Quran fastami'u lah. Dan apabila jika dibaca Quran, dengarlah. Allah kata fastami'u lahu. Wa ansitu, diam. La'alakum turhamu, nanti kamu dapat kasihnya Allah. Orang yang dibaca Quran, kita sibuk.
Itu siapa pergi Johor dengan Quran? Berapa ramai orang yang menyimak Quran? Berapa ramai orang yang berbual dengan sebelah? Contohlah, tak pula nak patut masalah. Itu tu jalan-jalan nanti ditalkin tak? Tuan-tuan, lagi satu apa? Tadi azan dia cakap, kemudian azan dia tak sambut. Dia cakap dia, Nabi suruh sambut. Kerana bila sambut maknanya kita berjaga-jaga. Yang berikutnya, azan tu panggil untuk kita ke mana? Panggil untuk sembahyang kan? Termasuk juga kata ulama, orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala tak datang, nanti orang yang agak sukar lah. Dipanggil, dia tak datang. Panggilan bukan mainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah cakap dah Allah Maha Besar. Mari berjaya. Mari sembahyang. Mari. Kemudian, mari menuju kejayaan. Ini dah tempat kejayaan. Salah satunya lah, dia kata, ni kumpulan golongan orang yang besok talkinkanlah la ilaha illallah, tak dengar. Dia dipekakkan telinga sebelum dia mati. Subhanallah. Siapakah orangnya yang dipekakkan telinga sebelum mati? Itulah orang. Tapi bila kita cerita tentang dunia, dia masih dengar lagi. Ini baik duit siapa ni? Aku punya. Itu taklah, bukan. Dah nak mati tak. Ini jam siapa ni? Boleh, tapi ajal la ilaha illallah tak ada. Tentang dunia boleh aja cakap. Dah nak ujung tu. Tapi la ilaha illallah telinganya dipekakkan sebelum mati. Na'udzubillah. Kita khawatir kan, jaga-jagalah kita. Kalau kita pun rasa tak boleh handlekan, mesti istighfar lah banyak-banyak. Kenapa tu biasa macam tu? Siapakah mereka yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia sehat, dia kuat, tak ada halangan, dia tak datang, hati dia mati. Salah satunya, Allah telah matikan hati dia sebelum dia mati. Apa kata Syekh Ibrahim Adham? Ada tak pada kita tanda-tanda hati mati? Mengaku kenal Allah, orang hati mati. Kita hidup, hati mati, mengaku kenal Allah, tapi tidak menunaikan haknya. Apa hak Allah? Jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Itu salah satu haknya. Jangan syirikkan Allah. Sebab itu sampai ulama kata lebih menghalusi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang kan? Kita buat kerja apa? Jangan syarikatkan Allah dengan sesuatu. Sampai sahabat ada yang di ketika azan tinggal satu lagi, Haji Muhammad, satu bata lagi. Bangunan dan asyap, satu batu-bata lagi taruh. Azan ditaruh kat tanah. Tak jadi tampal. Kenapa tak pasang? Nanti Allah tanya ketika dipanggil Allah Maha Besar, batu besar ke Allah besar? Itu pun dia takut. Kita tak. Azan pukul 1, pukul 3 nanti baru balik sembahyang zuhur. Tu kita nak cakap apa besok? Kerja kita terus dengan kerja kita. Subhanallah. Kita mengaku kenal Allah, tapi tak nak tunaikan haknya. Haknya apa? Jangan disyarikatkan Allah dengan sesuatu. Hari ini Allah besar ke kerja besar? Contohlah. Kerja boleh ditangguh, sembahyang pun boleh ditangguh. Bukan tak boleh. Boleh ditangguh. Tapi hari ni kalau masuk zuhur pukul 1, kita terus dengan kerja. Tiba-tiba tiba musibah, kita meninggal pukul 2. Pukul 2 meninggal tu, hutang sembahyang. Hutang sembahyang sengaja. Sengaja tu, sengaja. Kerana masa telah berlalu 1 jam. Sengaja tu meninggalkan. Sebab itu, ulama-ulama dulu, salafus soleh itu takut sangat nak kendiankan. Dia akan ambil waktu fadilat. Dia akan datang lah. Waktu fadilat dia akan kejar. Siapa tak kenal Allah? Siapa Tuhan? Allah. Tanya orang kafir, orang Cina ke Hindu Buddha, siapa Tuhan? Tuhan Allah. Tahu dia Tuhan dia. Tahu dia. Samalah jadinya. Tapi sembahyang nanti dulu. Masih ada okey lah itu, nanti dulu. Kalau tak buat, nak kita nak cakap apa? Sekarang berbondong-bondong manusia membuat maksiat yang mengatasi segala maksiat. Berbondong-bondong tu. Kita tak perasan. Bukan kita ini terjah sekap jarang ustaz ni. Tidaklah, ramai orang ni buat maksiat. Maksiat yang paling besar dalam label maksiat. Apa dia? Meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang ni maksiat paling besar. Subhanallah. Macam gitu sekali. Berapa ramai manusia tinggalkan sembahyang? Subhanallah. Itu tu, tarik murka Allah tu. Hari ni kita dah sungguh-sungguh tarik rahmat Allah, tarik ridha Allah. Mereka sedang tarik murka Allah. Apa murkanya? Buat maksiat paling besar, tinggalkan sembahyang. Kata dia kenal Allah. Siapa Tuhan? Allah. Tapi tak sembahyang. Ini belum lagi ni. Ini tanda-tanda hati mati.
Sebelum mati Allah dah matikan hati dia. Yang kedua, apa dia? Kata cinta Rasul. Mengakui, kalau tanya, mengakui cinta Rasul, tapi abaikan sunnahnya. Cinta Rasul, sunnah yang kecil-kecil bukan kita tak mampu. Contoh, masih lagi kita taklah insya-Allah. Mudah-mudahan jangan buat. Masih lagi beramal dengan minum tangan kiri. Ini kata cinta Rasul kau ni, tapi kau minum. Saya pun pelik, kenapa? Ya kadang-kadang bukan salah-salah orang ni, bukan orang barang. Saya memang tak tahu dah. Jangan kata sunnah tu kecil tak. Siapa tinggalkan sunnah punah. Kan lain pula cerita dia. Sunnah ni ada kejayaan. Siapa tinggalkan sunnah punah dia. Kata cinta Rasul tapi tinggalkan sunnah. Ada lagi minum, takkan kita minum tangan kiri. Ini tangan kiri punah. Kalau jangan saya silap riwayat lah. Sayyidina Abu Bakar sebut, siapa-siapa yang dia menjejelkan, masukkan atau minum kat mulut dia dengan tangan kiri, kemudian dia sedar, ini bukan hadis, kemudian dia sedar yang dia tadi buat perlakuan makan dan minum tangan kiri, sedangkan apa yang ada dalam mulut belum ditelan, keluarkan semula. Keluarkan, jangan telan. Ada kesan tak baik dalam rohani dia, ada tak baik, jangan telan. Ini lagi pula sengaja. Yang tadi tak sengaja tu, ingat di ketika belum telan, jangan telan. Ini sunnah. Berapa ramai orang yang mengaku sebagai umat Nabi SAW tapi tinggalkan sunnah. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis apa? Man ahya'i sunnati indal fasadi ummati falahu ajra mi'ah. Apa mi'ah? 100. Siapa sekarang ni sungguh-sungguh amal sunnah dalam keadaan fasad umat sekarang ni, Allah ganjarin ni 100 pahala syahid. Nak mati syahid susah lah. Sunnah yang paling besar, sunnah dakwah. Tak mampu kita kata. Saya mampu cakap je. Amal sunnah. Ni kat mana sebut ni? Kita tadi nak pergi sini pakai kain, diri ke duduk? Duduk, betul. Ingat diri, patut jatuh sampai-sampai. Lupa tergolek. Padan muka. Ha? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat saya kan, saya ni lah, untuk jemaah lama juga lah dari Kota Tinggi, dah meninggal lah, Haji Razali. Dia nampak kita minum walaupun ditongkat dengan tangan kiri. Memang ada adabnya tu, tahu kan? Tangan kanan ni kita kata ada nasi kan, kita tangan kiri. Tak apa, kekuatan di mana? Tapi kekuatan dengan tangan kiri kan. Ini kalau siapa nak buat lah, tapi bagi saya dah tetap tangan kanan. Tuan akan nampak ni telinga, saya tak pakai telinga. Sebab apa? Susah kan? Bukan susah. Sebab saya akan ambil yang macam gini. Jari yang kat bawah. Mungkin live nampak kan? Jari yang kat bawah. Walaupun makan tangan penuh nasi, gedabel macam mana pun. Gedabel. Nasi. Gedabel lah tadi macam Jawa. Ya ni orang Jawa lah nak ni. Okay. Jangan cakap Jawa kan, semua tak faham. Susah nak terjemah. Ni tangan ni wes gedabel ambil segor. Gedabel ambil segor kan? Pulaknya dia kata, 3 hari ni tangan ni kotor. Ini tangan kotor Ustaz. Jadi siapa tangan kiri? Apakah yang kita jejel dalam mulut tu kotor? Tak, pakai tangan kanan, tak apa. Ambil sunnahnya. 3 kali tegak. Tuan-tuan, saya takut saya nak minum tu 4 kali terus, takut je. Bagi 3 kali dululah bagi saya angin masuk. Jadi kainah tu kan, boleh juga sebab kanan, sebab ditahan. Macam mana ni? Oh, terbalik. Gini kan? Boleh insya-Allah. Ni kita kekuatan kita berada di tangan. Macam mana? Haji Wahab? Ni orang sunnah ni, orang biasa ni. Tak ada. Orang kidal tak apa. Orang kidal memang dia kidal. Kalau minum boleh tak, tapi kalau pakai sudu nanti sudu masuk hidung ke apa, jangan. Tapi kalau masih lagi center, kan orang kidal. Kalau orang biasa tulis tangan kanan, kemudian suruh tulis biasa tulis tangan kiri, cuba suruh tulis tangan kanan. Apa rupa kita tak tahu kan? Jadi biasa dia makan yang tangan kiri, hari ini ubahlah tangan kanan walaupun dia kidal. InsyaAllah belajar lama-lama tak masuk hidung, dia masuk mulut juga. Air tadi pun sama, pegang tangan kanan. Itu tadi cerita sunnah. Kidal kalau boleh diatasi, kalau tak boleh nak macam mana? Tapi kanan tetap. Sebab kiri ni tempat cebok. Lagi jari ni. Ni jari cebok ni. Betul kan? Ada kita cebok pakai jari ni? Tak ada.
Ada sibuk bukan jari 4? Tak, jangan sibuk jari 4. Sibuk jari tengah ni aja. Dah cukup dah timbul ni. Buat sibuk, cukup. Jadi jangan semua jari. Oh, pasal banyak sangat jari. Kepret. Kepret Ustaz. Kepret ya, kalau kepret dia banyak jari. Ini jari untuk lubang dubur. Jari ni, jari satu je, jangan banyak jari tak. Jangan semua jari, satu je. Tadi tentang sunnah tadi. Okey. Jadi kita berubahlah. Yalah. Makannya tangan kanan. Minumnya tangan kanan. Saya tak boleh dah tangan kanan minum. Tangan kanan kotor. Yang dimakan tadi apa? Makan goreng pisang ke makan najis? Contoh tak ada saja tanya. Kalau tadi makan goreng pisang goreng, tadi makan nasi, dia minumnya dengan tangan kanan. Tak kotor, tak dia bersih. Sanggupnya kita kata kita makan benda kotor. Taklah. Ada nasi tadi. Mereka macam itulah. Jadi tangan kanan boleh taruh. Tak apa tangan kanan. Tuan tak campur, saya lama. Dengan orang lama saya campur. Kita ramai-ramai ikram minum tuan Haji. Tuang tangan kiri, langsung tak nak minum. Dia tuangkan kita di tangan kiri, tak nak minum dia. Ya Allah. Macam kita sekali. Yalah, sebab sunnahnya dengan tangan kanan. Yang kidal tangan kiri lah. Yang dia digunakan kidal macam mana. Jadi itu kata Syekh Ibrahim Adham, waliullah, ulama Safi, subhanallah. Kata cinta Rasul tapi kenapa tak cinta sunnah? Orang yang cinta Rasul tapi tak cinta sunnah. Kemudian apa lagi? Baca Quran. Baca Quran tapi tak amalkan hukum. Sama juga. Kita baca Quran, tahu makna, tahu kehendak Quran tapi tak amal hukum. Ini ni salah satu tanda hati mati. Disebut tu. Tanda hati mati menurut Syekh Ibrahim Adham. Bukan kita tak baca Quran, tapi kita tak ikut hukum Quran tu. Ini tanda hati mati. Hati mati, kalau dah mati memang mati lah. Ini orang hidup. Hati mati. Kesian. Ada orang hidup. Telinganya dengar tapi dipekatkan. Kan lain. Hidup dipekatkan tentang akhirat. Telinganya dengar tentang dunia, akhirat dipekatkan. Susah kita nak macam mana ni? Na'udzubillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian apa lagi? Nikmat Allah bagi untuk makanan, untuk kehidupan, tapi tak pernah syukur pun. Ni ada naik motor. Allah, naik motor je aku ni. Allah, macam syukur kerana ada orang naik basikal. Yang naik basikal, dapat naik basikal, syukur. Ada orang jalan kaki, boleh jalan kaki, syukur. Ada orang tak boleh jalan. Allahu Akbar. Bila syukur itu hati lapang lah, hati lapang. Hati lapang. Ni orang naik Mercedes, pening kita demam. Orang tu pergi naik Mercedes besar demam. Besok dia naik bas, pengsan terus. Pula besok dia buat helikopter, mati terus kita. Betul. Kita kena tengok orang bawah, jangan tengok orang atas. Itu tanda tak syukur. Tengok sahabat kita naik di bawah helikopter, mati terus kita. Kenapa kita tak dapat? Syukurlah kita pandang orang bawah dalam agama ni. Kita tengok orang bawah ni macam ni, ya Allah. Ada lagi susah. Kalau kita tengok ada lagi senang, dunia ni ada lagi senang, bingung kepada kita. Nanti apa jadi? Kefakiran terbayang-bayang di depan mata. Itu jadinya. Bila macam itu akan jadilah kita orang yang bakil, orang yang lokek. Apa? Bila kita fikir dunia ni, fikir orang yang atas, agama kena fikir sana. Fikir yang atas. Allah, dia dapat sembahyang fardu berjamaah 5 kali. Ya Allah, aku sekali. Ya Allah, pilih ya Allah, paling atas. Dah 5 kali ya Allah. Dia dapat datang cepat ya Allah. Zuhur pukul 1, dia boleh datang pukul 12 ya Allah. Aku ni datang juga pukul 1, Zuhur datang juga berjamaah tapi pukul 3 ya Allah. Kata yang atas. Kenapa? Jangan pakai yang bawah teruklah kita. Ini agama kena cari yang dunia, yang bawah kita senang. Dia senang ya Allah. Aku macam gini, ada lagi yang bawah lagi. Aku macam ni, ada lagi yang bawah lagi. Dia berbeza. Macam-macam kita rasa nikmat Allah bagi, tapi kita tak mensyukuri nikmat. Lagi satu lagi teruk. Mengaku syaitan musuh. Siapa mengaku? Siapa boleh berkawan? Siapa dia kata syaitan ni kawan aku? Mana ada? Ada seorang je. Yang saya terbaca dah, ada seorang je. Dia jemaah masjid sini. Dia pergi cari siapa kan? Tak, dalam kitab. Seorang je. Yang kita pernah jumpa lah. Syaitan, aku tengok ni kau ni popularnya syaitan.
Tak sungguh ramai orang suka berkawan dengan kau. Weh, ramai ya. Bagus tu, ramai. Majid dalam kitab ya. Ada disebutkan. Aku nak jadi macam kau lah ramai kawan. Aku ni tak pernah jumpa satu manusia pun nak jadi kawan aku. Yang lain semua aku ajak jadi kawan. Tak ada seorang pun nak datang nak jumpa nak jadi kawan. Nak tahu? Macam itu sekali. Tak pernah aku jumpa. Tak, bagi tahulah aku macam mana cara nak jadi kawan. Dah suruh berhenti ni sebenarnya. Mana tuan dia ni? Dah, okey. Dah boleh. Macam inilah kalau nak jadi kawan aku senang aja, kata syaitan. Dua perkara ni buat bagi. Dua ni buat. Memang jadi kawan dia lah. Satu, sembahyang tinggalkan. Memang jadi kawan. Senang jadi kawan dia, mudah. Dia kata, mudah je. Wow, mudah je. Rupanya mudah jadi kawan kau ni. Jadi, bagus juga ni. Pemuda ni nak jadi kawan. Baguslah. Ibrah sampai kepada kita. Yang kedua apa? Kalau janji, bohong je. Janji je bohong. Itu memang senang jadi kawan. Apa kata orang ni? Terima kasih syaitan, terima kasih. Baru hari ni aku tahu ilmu ni nak jadi macam kau. Rupanya gini caranya. Lepas daripada ni, aku tak akan tinggalkan sembahyang. Lepas ni, aku tak akan lagi dusta janji, tak akan. Kata syaitan apa? Pengajar kau. Rupanya rahsia dia dah sampai pada kita. Pengajar punya manusia ni rupanya nak cari rahsia. Rupanya hari ni, siapa yang sembahyang main-main ni, itulah kawan dia. Siapa yang janji dusta, itulah kawan dia. Jadi hari ni, rahsia ni dah sampai pada kita. Itulah seorang tu yang memang sungguh-sungguh nak kawan syaitan. Kita tak nak kan. Jadi hari ni kita mengaku syaitan tu musuh, tapi tidak berjuang menentang dia. Tahu dia musuh, tapi tak nak tentang dia. Kita ikut kehendak kita, kalah kita dengan dia namanya. Ini bukan nak kata kita dah. Hari ni hari Rabu ni, Farudin datang ni. Ini nak pergi pasar Pek Jawa ke pasar Muar. Dia tak cerita Masjid Bais Tongkat pun. Kita pergi pasar Pek Jawa lah. Lepas tu boleh balik tengah hari sikit asam pedas. Ya Allah, susah ni. Contohlah. Ini dalaman pencakap. Syaitan kata jangan pergi, jangan. Taklah orang sini tidak. Saya maaf ya, tersalah tamsil. Salah memberi contoh. Jangan ada kecil hati pula kan. Takut seorang kecil hati. Lagi, ini penutup lah, ini penutup. Siapa yang tak mengaku ada nikmat syurga? Semua mengaku. Siapa yang tak mengaku ada azab neraka? Semua mengaku. Kita nak tunggu datang percaya kan? Besok dah menghadap Allah Ta'ala, baru kita menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Inna muqinun. Allah, engkau balikkan aku ya Allah kat dunia, ya Allah balikkan kat dunia, ya Allah balikkan kat dunia, ya Allah. Nak buat apa? Na'mal salihah. Nak buat baik. Dunia pun dah tak ada. Inna muqinun. Sekarang ya Allah, aku dah yakin. Yakin apa? Rupanya yakin nampak azab dengan nikmat. Itu ketika itu baru yakin. Mana ada nilai? Sekarang ni nak yakin. Mengakui nikmat syurga, tapi ada orang yang hati dia mati. Dia tahu syurga nikmat, tapi tak cari pun nikmat syurga. Tuan-tuan, puan-puan ini sedang mencari jalan-jalan untuk dapat nikmat syurga. Allah. Nabi kata apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu taman syurga, singgah. Nabi kata, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Siapa lalu taman syurga, singgah. Singgah tu bukan singgah-singgah suka-suka. Farta'u tu ambil isi kandungan dalam syurga tu. Isi syurga, isi taman tu, isi taman syurga tu ambil. Tak akan habis punya tuan, tak akan habis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma riyadhi. Apa dia ni? Apa dia taman-taman? Tadi Nabi kata apa? Idza maratum biriyadhi. Kalau kamu lalu di taman-taman syurga, farta'u, singgah, ambil. Dia tak akan habis, dia tak akan habis. Sahabat bangkit qalu, kata sahabat, berkata, ya Rasulullah, ma riyadil jannah. Bagi habarkan apa taman syurga? Nabi sebut tuan-tuan, taman syurga majalisil ilmi riyadil jannah. Majlis ilmu adalah taman syurga. Jadi hari ini kalau kita lihat apa kata Syekh Ibrahim Adham, hari ini ada orang tahu nikmat syurga tapi tak nak cari. Dia tahu kan, kau tak tahu, tapi masih lagi maksiat. Ada orang tahu azab neraka, seksa neraka, bukan tak tahu, tapi buat jahat. Ini tanda hati mati. Allahu Akbar.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Macam mana nak dapat hidup hati kita? Ni berapa hari lagi nak raya? Ni dah 29 Zulqa'dah. 9 hari lagi raya kan? Cuba cari hadis tentang siapa hidupkan malam raya tidak akan dimatikan hati dia di ketika hati manusia dimatikan. Kan ada hadis sebut hadis. Siapa hidupkan malam raya 2 malam, raya puasa dan raya Adha, Allah tak akan matikan hati-hati dia di ketika hati manusia dimatikan. Apa dia? Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. Apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nak tambah la haula wala quwata illa. Amalkan malam raya banyak-banyak. Sebab itu tu, besok hati-hati manusia tak kenal Allah, hati kita Allah pelihara. Kenapa? Lidah kita basah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala terima kita dalam majlis ini, mudah-mudahan majlis maghfirah, majlis pengampunan, mudah-mudahan Allah Taala dengan rahmat kasih sayangnya dia ampunkan dosa-dosa kita, dia ampunkan dosa mak bapak kita sekali ya Allah, mudah-mudahan ya, insya-Allah. Mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita sambung lagi lah di muka surat yang ke-28. Mudah-mudahan. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Terlupa nak iklankan Tuan Haji Latif. Saya insya-Allah minggu depan Rabu minggu 1, kalau tak ada apa hal lah, kalau saya tak ada tugas luar, insya-Allah kita macam biasalah solat tasbih. Panggil lagi ramai-ramai, mudah-mudahan kita penuhkan masjid kita dengan solat tasbih untuk menghadapi Zulhijjah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sama-sama, Kak.